Peningkatan kes penderaan terhadap wanita bukanlah satu isu yang baharu di Malaysia. Malah, jumlah kes yang tular maupun kes yang telah difailkan sehingga kini semakin membimbangkan. Menurut statistik yang dikeluarkan oleh Polis Diraja Malaysia, dilaporkan sebanyak 6,443 kes keganasan rumah tangga sepanjang tahun 2021. Kes tersebut meningkat berbanding tahun sebelumnya dengan 4,217 kes. Kehilangan dan pendapatan terjejas serta tertekan duduk di rumah ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2.0 menjadi penyumbang pada peningkatan kes keganasan terhadap wanita di negara ini. Pertubuhan Pertolongan Wanita WAO menerima hampir 3 kali ganda kes keganasan rumah tangga sejak PKP bermula. WAO menerima sebanyak 1,474 kes keganasan rumah tangga dilaporkan pada tahun 2019, manakala 3,159 kes dilaporkan pada tahun 2020 dan 1,439 kes dilaporkan sepanjang Januari hingga Jun 2021. Keganasan dan penderaan bukan hanya dilakukan oleh pasangan berumah tangga, malah oleh teman lelaki, ahli keluarga dan saudara mara yang tinggal serumah bersama mangsa. Keganasan dan penderaan tidak semestinya membabitkan perbuatan fizikal seperti memukul, menampar dan menumbuk, kerana mendera pasangan secara mental juga dikira sebagai penderaan mengikut Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Persoalannya, apakah sebenarnya punca utama kejadian sebegini seringkali terjadi kepada kaum hawa? Sampai bilakah keganasan terhadap wanita ini akan berterusan? Apakah punca utamanya, itu yang kita ingin tahu pada hari ini, dan laporan sebentar tadi sedikit sebanyak memberi kita ilmu pengetahuan apa yang perlu kita tahu tentang keganasan terhadap wanita ini, terutamanya bukan saja dari segi fizikal, tumbuk dan sebagainya, tetapi dari segi emosi, dari segi mental juga. Dan apa yang wanita-wanita ini boleh lakukan untuk keluar dari permasalahan ini. Baik, untuk itu kita sudah pun berada bersama dengan dua orang tetamu kita yang cukup istimewa di studio wanita hari ini. Kita bersama pertama sekali dengan Dr. Raja Kamariah Raja Muhammad Khalid yang merupakan pengarah bahagian pembangunan psikologi Jabatan Pembangunan Wanita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Terima kasih. Baik, dan kita juga bersama dengan Sharifah Shazana Aga yang merupakan Ketua Penyelidikan Pertubuhan Pertolongan Wanita WAO. Baik. Terima kasih kedua-duanya kerana bersama kami di WHI pada hari Khamis ini. Kita tahu kalian pasti sibuk sekali. Dan terima kasih juga kepada penonton kami yang pastinya ingin tahu lebih banyak tentang topik kita pada hari ini. Kita mulakan dengan Dr. Raja dahulu. Tentang keganasan rumah tangga ini. Kenapa sering kali berlaku? Kenapa tidak berkesudahan, Doktor? Okey, terima kasih. Sebenarnya keganasan rumah tangga ini boleh kita hentikan apabila semua pihak main peranan, ya. Tapi bila dia berterusan tu kerana sikap suami, sikap isteri ataupun ilmu tu sendiri mungkin tak ada. Kalaulah orang tahu ya bahawa di Malaysia ni ada Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 dan dipinda 2017, bukan saja melibatkan keganasan dalam bentuk fizikal, tetapi termasuklah daripada aspek penderaan emosi, psikologikal, begitu juga kesalahan dalam memusnahkan harta benda dan juga financial abuse, ya, penderaan secara kewangan. Macam aniaya. Betul. Jadi kalaulah semua pihak tahu, ambil berat tentang perundangan yang ada di Malaysia, saya pasti semua orang, suami pun takut nak berkasar dengan isteri. Isteri pula akan tahu bahawa hak-hak dia, bagaimana ambil tindakan dan sebagainya. So ini yang paling penting. Ilmu. Ilmu dari segi perundangan tu sangat penting bagi kedua-dua pihak. Sebab Akta Keganasan Rumah Tangga ni bukannya untuk melindungi wanita saja, tapi untuk melindungi pasangan. Suami atau isteri, termasuklah ahli keluarga yang terdekat yang terlibat dalam sebuah
keharmonian rumah tangga tu. Tapi kan doktor, bila orang cakap pasal keganasan rumah tangga ni kan, mungkin dari segi sudut undang-undang itu mungkinlah tak ramai yang begitu cakna, begitu tahu tentang apakah antara akta-akta yang dikaitkan dengan keganasan rumah tangga ni. Tapi ada juga yang tahu memang salah di sisi agama tetapi masih lagi melakukannya. Itu kita akan tanya kepada doktor sekejap lagi, apa sebenarnya antara punca-punca berlakunya masalah ini. Dan mungkin Syazana boleh kongsikan juga di WAO apa sebenarnya antara kes yang menjadi kebiasaan yang diterima oleh pertubuhan WAO ni. Okey, jadi kalau untuk pertolongan wanita, kes yang kami banyak terima adalah kes keganasan rumah tangga lah. Antara 40 hingga 45% daripada kes ataupun pertanyaan yang kami terima adalah KRT. Ya. Dan selain itu keganasan antara pasangan bukan berkahwin, contohnya teman lelaki, tunang juga ada, dan juga penderaan kanak-kanak. Okey, baik. Ini orang kata domestic violence sebenarnya bukan sahaja keganasan dalam rumah tangga itu, tetapi keganasan terhadap wanita secara general. Tapi kan kalau Syazana boleh kongsikan juga, kalau nak dibandingkan tahun-tahun sebelum ini ataupun tahun-tahun sebelum pandemik dan semasa pandemik sekarang kita dah endemik, apa antara perbezaan dari segi penurunan ataupun kenaikan kes keganasan terhadap wanita ni? Okey, so kalau kita lihat sebelum PKP, sebenarnya saya baca sedikit statistik ya. So pada tahun 2019 kita mendapat 3,230 pertanyaan ya. So dan apabila tiba tahun 2020, apabila berlaku PKP dan MCO sebagainya ya, kita lihat ada pertambahan sebanyak 2 kali ganda ya. Sebanyak 7,172 panggilan ya. Dan about 40 to 45% adalah berkaitan dengan keganasan rumah tangga. Ya. So dan trend yang kita lihat pada tahun 2020 ini, kita lihat juga pada tahun 2021. Jadi panggilan masih di sekitar 7,500. Ya. Masih lagi di situ. Masih lagi di situ. Jadi tidak menurun. Ya. Jadi walaupun MCO kita dah di luar PKP dan sebagainya, mungkin tekanan yang telah dialami akibat COVID dan juga MCO sebagainya masih ada ya. Di situ ya. Masih membimbangkanlah hawa sebenarnya. Ya. Dan Dr. Raja, apabila kita bercakap tentang keganasan terhadap wanita, mungkin ramai yang fikir keganasan ni dalam bentuk fizikalnya saja, bertumbuk, tampar dan naik tangan dan sebagainya. Tetapi sebenarnya apa lagi bentuk-bentuk lain yang dikategorikan dengan keganasan terhadap wanita? Okey. Tindakan lain. Betul. Saya nak sentuh pasal psikologi lah ya. Sebab psikologi sangat halus dan kadang-kadang kita anggap itu bukannya satu bentuk keganasan. Ancaman. Kalau keluar rumah, aku bunuh kau. Itu ancaman. Verbal. Yes. Kalau kau buat macam ni, aku akan tak bagi anak tidur dengan kau. Buat macam mana? Itu ancaman. Termasuklah dalam bentuk ugutan. Ugutan ini ada beberapa kes ya, di mana pasangan ni mengugut. Kalau buat ni akan jadi ini, akan buat ini akan jadi ini. Dan selain daripada itu, kita juga dalam bentuk penderaan emosi ini ialah menyebabkan seseorang wanita itu menjadi kemurungan. Bila kemurungan, dia develop trauma, dia develop rasa takut dan tak mampu untuk berkongsi apa yang dia rasa pada orang lain sebab ugutan-ugutan macam ni. Jadi macam yang anda kata tadi kan, kenapa dia berulang-ulang? So kita kena faham psikologi manusia, psikologi orang yang mengugut, psikologi orang yang menerima ugutan. Sebab bila sebut pasal domestic violence ini, dia tidak terkecuali orang yang berpendidikan tinggi ataupun orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi ataupun rendah, dia sama. Tiada perbezaan antara mereka yang berpendidikan ataupun tidak, ataupun berada di luar bandar ataupun di bandar. Tidak mainkan peranan sangat. Cuma yang membezakannya ialah sama ada seseorang itu berani ambil tindakan atau tidak berani mengambil tindakan. Dan ia berterusan sebab dalam domestic violence dia suka. Bermula dia gunakan keganasan ya. Bila keganasan marah menyebabkan ketakutan dan sebagainya. Cuma satu lagi yang menyebabkan wanita ini kadang-kadang cairlah kan, kerana ada satu lagi circle yang ketiga, kita bagi kemaafan. Mohon maaf, mudah dia menangislah pasangan tu, janji I tak buat you lagi gini. Kemudian ada fasa honeymoon yang menyebabkan seseorang itu rasa macam betul lah dia dah berubah, betul lah dia akan jaga aku, takkan buat ni dan sebagainya. Ia boleh berlarutan sehingga 3 bulan, 6
6 bulan, setahun. Tetapi ia akan jadi balik semula. Kitarannya akan berulang semula. Sebab kalau di Malaysia kan kita buat PDRM ada buat analisis apakah punca berlaku keganasan ni 3. Yang pertama ialah panas baran. Punca pertama panas baran. It's personality, it's about psychology. Ya, manusia. Yang kedua ialah kerana selisih faham. Punca selisih faham ni yang nombor 1 adalah kewangan. Baik. Ya, kewangan. Dan yang ketiga ini adalah kerana dadah. Dadah tu antara salah satu punca utamalah mengapa berlaku keganasan rumah tangga di dalam demografi Malaysia. Bila dah termasuk barang larangan ni dah terlalu kritikal lah kan. Betul. Dan banyak punca-punca yang berlaku tu pun kita lihat dari sudut lainnya juga memainkan peranan yang sangat-sangat penting untuk membuat wanita itu berfikir sama ada masih lagi ingin meneruskan dalam perhubungan tersebut ataupun tidak. Dan saya tertarik kan Hawa bila doktor cakap tentang pendidikan dan demografi itu sebenarnya tak memainkan peranan penting. Sebab kalau kita lihat kes yang tular yang mana seorang pensyarah telah pun dibunuh oleh suaminya sendiri yang dipukul, abuse dan sebagainya sehingga apabila beliau meminta cerai dibunuh oleh pasangannya. Okey, banyak lagi yang kita nak tanya kepada tetamu kita tetapi sebelum tu Hawa, jom kita saksikan sebuah video pengakuan seorang wanita ini. Jom sama-sama kita saksikan. Isu keganasan terhadap wanita merupakan antara isu yang tidak berkesudahan. Wanita yang sepatutnya dilindungi tetapi dikasari dengan sewenang-wenangnya. Rata-rata antara kes keganasan terhadap wanita yang sering dilaporkan adalah seperti memukul, mencabul, merogol, memperdagang wanita serta berlakunya keganasan rumah tangga. Seperti yang dilalui sendiri oleh wanita berusia 35 tahun ini, mahligai indah yang dibina atas dasar cinta hancur musnah apabila bekas suaminya itu mula menunjukkan sikap panas baran selepas berkahwin yang selama ini tidak kelihatan. Peristiwa yang berlaku telah memberi kesan hitam buat Nadia yang kini sukar dan merasa trauma untuk berumah tangga lagi. Jadi pada mulanya saya mula berkenalan dengan bekas suami saya ni sewaktu kami sama-sama bekerja dulu. Sejujurnya yang saya boleh cakap bekas suami saya ni memang seorang yang sangat penyayang pada awalnya. Dia merupakan seorang lelaki yang sopan santun dan sikap romantik dia tu yang membuatkan saya jatuh cinta dengan dia pada waktu tu. Tapi lama kelamaan saya tengok dia mula tunjuk sikap sebenar dia yang selama ni saya tak pernah tahu langsung. Masuk tahun ketiga perkahwinan kami, masa tu kami diuji dengan sikap cemburu buta dia, sikap dia yang suka kongkong saya dalam semua benda yang saya buat. Pada awalnya dia meminta saya untuk berhenti kerja. Okey, saya ikut apa yang dia nak. Kemudian dia menyuruh saya untuk tukar nombor telefon. Social media saya pun dia suruh saya delete semua dan saya juga tak dibenarkanlah untuk berjumpa dengan rakan-rakan saya yang lain, termasuklah ibu bapa saya sendiri. Lepas tu dia mula bersikap baran, tak menentu. Dia pernah juga bertindak untuk memijak perut saya ketika saya tengah hamil 5 bulan pada waktu tu. Hanya kerana dia nampak saya mesra berborak dengan abang sepupu saya sendiri. Tapi bekas suami saya ni kalau depan keluarga memang dialah yang paling nampak baik, paling manis bercakap dan dia memang pandai sangat berlakon untuk hormat semua orang, terutamanya keluarga saya. Pernah juga sekali tu kami berbaik balik dan saya terima dia lah. Sebab yelah fikir masih sayangkan dia sebagai suami kan. Tapi tak lama lepas tu dia mula balik perangai baran dia tu. Dia pernah juga masa tu tonyong muka saya dekat cermin kereta. Dia tumbuk saya, pukul saya hanya sebab saya terpandang lelaki lain. Kadang-kadang tu dia jadi marah hanya sebab saya tak sempat nak jawab panggilan telefon dia. Jadi dia akan terus marah-marah saya. Pernah dia heret saya, tumbuk muka saya, perut saya berulang kali tanpa dia sedar. Masa itulah saya dikejarkan ke hospital. Jadi since ada bukti CCTV semua, masa itulah saya buat keputusan untuk buat report polis dan tuntut cerai daripada dia. Sejujurnya saya cakap memang saya takut dah nak berkenalan dengan sesiapa pun sekarang ni. Sebab saya masih trauma dengan apa terjadi dan ini membuatkan saya susah nak percaya dengan lelaki dah zaman sekarang. Tapi saya bersyukurlah yang sekarang ni saya dah tak bersama dengan dia. Saya dah terlepas dari genggaman dia.
Ya, apabila kita mendengarkan pengakuan sebentar tadi, kita pun perit juga. Tapi alhamdulillah penyelesaian terbaik menyelamatkan diri sendiri demi masa depan anda juga. Baik, kita nak teruskan untuk fahami lagi tentang keganasan terhadap wanita ini. Dan sebentar tadi doktor ada sebutkan demografi, profil seseorang wanita ini tak mainkan peranan. Mangsa semua sama saja. Tapi kita nak tahu tentang personaliti seseorang tu, Syazana. Biasanya personaliti mereka yang bagaimana yang sering menjadi mangsa? Adakah mereka yang mudah menerima, mereka yang dikatakan lemah lembut yang sering menjadi mangsa keganasan ni? Kalau di WAO kita tidak melihat pada personality orang itu, tetapi lebih kepada apa yang pelaku itu melakukan kepada dia, ya. Jadi sebenarnya yang Dr. Kamaria sebut tadi, ya, kitaran keganasan itu yang kita harus fokus dan sebenarnya harus wawarkan kepada masyarakat supaya mereka faham psikologi mangsa keganasan rumah tangga itu. Sebab bukan mudah untuk keluar daripada kitaran tu, ya. It's a mind trap, ya. Jadi kita perlu ambil tahu tentang kitaran ni dan juga proses di mana keganasan itu berlaku, di mana pelaku itu meletakkan mangsa di dalam keadaan ketakutan berulang kali, ya. Dan di mana mangsa itu berada di bawah kuasa dan kawalan dia. Mungkin orang luar tak nampak, ya. Mungkin pada orang lain, orang tu tak ada apa pun, kan? Okey je, baik pula tu. Takkanlah ayat yang selalu digunakan. Tapi kuasa dan kawalan tu ada pada mangsa tu sendiri, ya. Jadi sebab itu kita tak begitu nampak. Lebih kepada pelaku. Macam video yang kita tengok sebentar tadi, pemangsa ini, pelaku ini berlakon di depan keluarga, baik-baik saja, tetapi di rumah tak ada siapa yang tahu. Betul. Dan apatah lagi kan, Hawa, kalau tidak berlakunya keganasan berbentuk fizikal, tak nampak secara jelas dengan mata kasar, tetapi behind closed doors, di sebalik pintu yang tertutup, kita nampak sebenarnya pasangan ini menderita disebabkan oleh verbal abuse. Kata-kata yang dilontarkan oleh pasangan ini sehingga membuatkan isteri ini tadi rasa macam langsung tidak ada maruah dan juga worthless, tidak bernilai. Ya. Dan kita pun nak tahulah tentang trauma yang dialami sebab kitaran tu pastinya bukan sekali, berkali-kali, mungkin dah 15 tahun tak ada siapa yang tahu. Jadi macam mana nak pulih daripada trauma tu, Syazana? Okey. So kalau di WAO lah kes-kes yang kami kendalikan, kita boleh lihat, ya, sebenarnya mangsa ataupun kalau di WAO sebenarnya kita suka memakai perkataan pemandiri, ya. Pemandiri sebagai kata survivor, ya. So jadi kalau pemandiri sebenarnya reaksi mereka berbeza, ya. Jadi kita sebenarnya tak boleh satukan semua orang akan bereaksi macam ni. Kalau dia tidak menangis, kalau dia tidak depres, maknanya dia okey. Kita tak boleh tak semestinya, ya. Sebab keganasan itu bukan perkara biasa. So kita tak boleh expect ataupun jangkakan reaksi yang biasa. So setiap orang mempunyai reaksi tersendiri, tetapi kebanyakannya lah, ya, seperti Dr. Kamaria sebut tadi, mengalami trauma, menunjukkan kemurungan dan juga keresahan, ya. Dan selain itu kita lihat juga pattern, ya, di mana mangsa kehilangan kepercayaan diri, ya. Dan di situ dia mengalami keraguan dan tidak boleh membuat keputusan dan sebagainya. Dan itu adalah akibat daripada proses penderaan yang berlaku. Baik, dan saya kira mungkin doktor ada sedikit yang ingin ditambah dari sudut trauma yang dihadapi oleh mangsa ini tadi. Mungkin dari segi masa jangka pendek dan juga masa jangka panjang, juga kesan yang diberikan terhadap mereka yang berada dalam rumah tangga itu. Mungkin dari sudut psikologi anak-anak juga akan terjejas. Betul. Sebenarnya apabila dalam sebuah rumah tangga ini dan dia nampak, ya, contoh bapa memukul ibu, ya, sebenarnya bagi kanak-kanak dia akan captured macam ambil gambar, kecil ambil gambar, kan, dan dia akan simpan. Dan simpan dia tak, dan kanak-kanak dia tak ada vocabulary, dia nak kata jangan ke, stop it, whatever, kan dia tak ada. Dan dia boleh luahkan dengan tingkah laku. Itu yang kadang-kadang anak-anak menunjukkan protes dengan tingkah laku nakal ke, ataupun dekat sekolah tunjukkan behavior yang berbeza, ataupun di sebaliknya dia jadi murung, termenung dan sebagainya. Ini implikasi kepada anak apabila ibu bapa bergaduh ni berdua kat rumah. Dan bagi wanita pula, saya ingin terangkan bahawa ramai wanita macam Syazah kata tadi, dia berulang kerana apabila perkataan yang sama diulang-ulang akan berlaku earworm.
earworm ni akan keluar ni. Engkau ni tanpa sedar. Engkau ni bodoh contohnya. Dia akan duduk-duduk, engkau ni bodoh, kau ni bodoh. Jadi self-fulfilling. Yalah, aku ni memang bodoh lah. Aku kena buat keputusan kena tanya suami. Jadi sebenda kecil-kecil pun dia akan minta tanya dengan pasangan. Macam kita VT tadi, dia berbual dengan cousin dia pun husband dah marah ya. Dan dia akan masuk dalam fikiran dia, terutama bila dah digunakan fizikal. Lain kali tak boleh minta telefon nak bercakap dengan orang lain. Nak bercakap dengan orang lain kena minta izin. Nak tengok pun tak boleh. Tak boleh. So ini yang psikologinya yang menjawab soalan sampai bila itu ialah wanita tu sendiri kena sedar bahawa berlakunya circle ini dalam diri mereka dan mereka kena ambil tindakan. Perundangan ada disediakan. Sokongan daripada NGO, kerajaan ada. Kita ada skuad wajar untuk membantu di peringkat komuniti contohnya. Jadi memang psychological impact ni sangat besarlah. Dan sebenarnya kita dapat tahu dah pada tahun yang pertama perkahwinan kita dah dapat tahu dah pasangan kita ni abusive ataupun tidak. Betul. Sebenarnya tahun pertama tapi sebenarnya red flags tu kan kita dah boleh nampak sebelum perkahwinan. Tanda-tanda awal. Simptom dia. Bawa kereta pun kadang-kadang kita boleh tahu sedikit sebanyak tentang bagaimana barannya bakal pasangan kita ini nanti. Betul tak doktor? Betul. Kalau dah baran tu tak bakal dah kot. Sebab itu wanita kena ambil pedulilah. Saya nak kongsikan sedikit ya, apabila ada datang anak muda lah tanya pandangan dan sebagainya. Doktor, saya rasa saya boleh ubah boyfriend saya ni sebab dia ambil dadah. Tapi kalau dia kahwin dengan saya rasa saya boleh ubah dia. Saya kata macam gini, nak ubah bukannya kita. Individu tersebut. Kalau dia betul sayang kita, dia akan berhenti ambil all this substance. Macam itu. So, saya sentiasa ingatkan anak-anak muda kat luar yang ada boyfriend dan sebagainya, tolong ya. Bila dah nampak red flag ini, bawa kereta kemudian tiba-tiba keluar perkataan tak elok, maki hamun ataupun benda kecil dia dah marah, belum kahwin lagi dia dah kontrol kita, rasanya boleh ambil tindakan yang wajar, fikir panjang lagi sekiranya kita berkahwin dengan individu macam ini, atau kalau dah sayang sangat bawa boyfriend kita ni ke terapi. Kita ada anger management, proses anger management classes terapi tu dan sebagainya, dan jangan malu untuk dapatkan bantuan kerana kita ada psikologis dan psikiatris yang boleh bantu baran tu sebenarnya. Dan kata anak-anak muda zaman sekarang ni run bestie, run bestie. Saya suka bila tadi doktor disebutkan jangan malu. Sebab kita tahu peranan orang sekeliling ni sangat-sangat membantu dalam mengelakkan keganasan ni jadi lagi teruk kepada seseorang tu. Jadi, kita nak tanya kepada Puan Syazana lah, setakat ini sejauh mana bantuan ataupun sokongan orang sekeliling ni dapat bantu untuk elak lagi keganasan terhadap wanita ni? Ya, peranan pihak ketiga ya ataupun masyarakat sangat penting kerana mereka lah yang mangsa akan pergi ya sebelum dia pergi ke polis, sebelum dia pergi ke NGO ke pihak berkuasa ya. Masyarakat yang mainkan penting untuk menghubungkan mangsa dengan sumber-sumber yang relevan ya. Jadi dalam kita membantu mangsa ni kita first thing percayailah dia, itu adalah sebab dia menghadapi keraguan yang tinggi ya. So bila dia hendak menceritakan apa yang dia alami, apabila kita betul ke, bila kita persoalkan ataupun meremehkan apa yang dia alami, itu menjadi satu discouragement ya, ataupun dia rasa okeylah maybe saya yang salah macam tu. Saya overreact. Terlalu emotional. Salah saya. Betul? Yes. Dan keduanya, kalau dia tidak sedia untuk mengambil tindakan, jangan mendesak dia. Ya. Biar bagi dia maklumat, bagi dia sokongan emosi, saya ada dengan awak, I'm here, jangan risau, apa-apa boleh kontak saya macam tu. Dan lama kelamaan mungkin dia akan membuat keputusan itu untuk mengambil langkah untuk keluar ya. Baik, dan nanti saya nak tanya di hujung perbincangan nanti tentang apa yang mereka boleh lakukan dari segi mangsa ini tadi, bantuan yang mereka boleh capai dan di mana mereka nak mendapatkan semua bentuk pertolongan yang ada. Tetapi dalam masa yang tersisa kita ada ni kan, mungkin doktor boleh
ceritakan sikit tentang, saya ada tengok dekat satu video TikTok ni. Lelaki ni dia berkata di rumah waktu dia kecil, ibunya ada memberikan training yang digelar husband in training. Baik, yang mana dia mengajar tentang chivalry, bagaimana nak melayan seorang wanita, nak memahami seorang wanita, dan yang paling penting tidak berlaku kasar dan ganas terhadap golongan wanita. Jadi doktor, dari sudut psikologinya ini adalah sangat-sangat penting, khususnya bukan saja kita memberi pengetahuan kepada golongan wanita, anak-anak perempuan kita tentang hak yang kita ada, tetapi pentingnya untuk kita mendidik anak-anak lelaki kita supaya tidak menjadi lelaki yang tak guna. Bentuk seorang gentleman. Betul sangat ya. Sebab itu contohnya kami di Skuad Wajar ni, macam yang Sana katalah, ialah sebagai komuniti yang di dalam komuniti ni dia didedahkan dengan perundang-perundangan juga ilmu psikologi. Ya, bagaimana untuk mengelakkan perkara ini berlaku, mendidik anak laki-laki supaya jadi gentleman. Ya, memang sangat penting, dan ibu ni kita, especially yang mothers lah, kena start buat kerja rumah bersama-sama. Jangan asingkan. Kita ke budaya masak ni, anak perempuan, kakak tolong masak, abang tak payah tolong. Kita kena stop dah budaya tu. Kita dah kena stop dah budaya sidai baju ni anak perempuan, ini anak lelaki. Mainan laki-laki cukup. Kita dah tak boleh. Kita kena mula bahawa abang ataupun adik anak lelaki, tolong kakak buat ini. Tolong buat ini. Jadi sama-sama buat kerja rumah bersama, tanggungjawab, as simple as that. Dan paling mudah sekali ya, kalau saya tengok ramai budaya kita, anak lelaki suruh duduk depan. Bapa, anak lelaki suruh duduk depan. Itu sebenarnya nampak remeh. Tetapi secara psikologinya kita kata okey, apa pun terjadi anak lelaki is still the boss. Perempuan, mak pun duduk belakang. Nampak macam tak ada apa-apa, tapi sebenarnya dari psikologinya budak itu akan belajar bahawa saya tuan. Macam tu. Jadi sepatutnya kalau ada husband and wife kena duduk depan. You are still anak. Lelaki ke perempuan ke sama aja macam tu. So these are the thing. Saya sangat setuju, tolong didik anak lelaki kita menghormati wanita di peringkat awal. Ya, kali inilah yang akan membantu kita mengubah budaya kita supaya lebih harmoni nanti, tidak ada perbezaan lelaki dan perempuan. Dan saya juga akan kongsikan video berkenaan dengan husbands in training tu nanti di Instagram saya. Kalau nak tahu boleh tengok di sana. Okey, baik. Dan penutup yang cukup baik sekali daripada kedua-dua tetamu kita pada hari ini. Terima kasih kepada Dr. Raja Kamariah Raja Muhammad Khalid, Pengarah Bahagian Pembangunan Psikologi Jabatan Pembangunan Wanita. Dan kita nak tahu sesuatu daripada Puan Syazana dulu. Bagaimana kalau penutup kita nak tahu di mana untuk mereka dapatkan bantuan ataupun pertanyaan? Okey, jadi kalau anda mengalami keganasan ataupun mengetahui sesiapa yang mengalami keganasan, boleh hubungi talian panggilan WAO iaitu 30008858 dan juga WhatsApp WAO ya, 0189888058 ya. Baik, seperti yang tertera di kaca TV itu ya. Dan itu dia Puan Sharifah Syazana Aga, Ketua Penyelidikan Pertubuhan Pertolongan Wanita WAO. Terima kasih banyak-banyak atas masa yang diluangkan dan penjelasan buat penonton kita, penonton wanita hari ini. Diharapkan apa sahaja ilmu, input yang anda dapat pada hari ini bukan sahaja berguna untuk diri kita sendiri, tetapi untuk membantu lebih ramai lagi golongan wanita yang kita nampak, kita tahu ditindas dan mengalami keganasan terhadap mereka.